Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi wa ihtada bihadihi wastanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di atas limpah kurnia yang diberikan kepada kita dapat meneruskan agenda ibadat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sambungan tazkirah kita pada malam ini iaitulah Ramadan Syahrul Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala pilih bulan Ramadan ini menjadi bulan turunnya Al-Quran Karim daripada Lauhil Mahfuz di peringkat awalnya, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini yang diturun padanya Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia dan penjelasan daripada petunjuk itu dan pemisah di antara yang hak dengan yang batil. Ini menunjukkan bahawa Al-Quran itu mempunyai peranan yang besar. Kalau kita nak tahu bertembung di antara yang betul dengan tak betul, macam mana kita punya neraca timbangan, iaitulah kita balik kepada Al-Quranul Karim. Di mana yang bertepatan dengan Quran, yang bertepatan dengan apa yang dihuraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang kita terima. Jadi Al-Quran ini suka dia kepada Ramadan, dan Ramadan itu menjadi sayang kepada Al-Quran, di mana ulama muhakkikun mengatakan Al-Quran itu peringkat awalnya diturun pada malam 24 Ramadan, bukan pada malam 17 seperti yang kita faham ataupun masyhur di kalangan kita. Yang penting sekali, bila turun Allah Ta'ala sebut Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, maka munasabahlah kalau kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri di bulan Ramadan mengulang kaji dengan Jibril alaihissalam, sehingga di akhir tahun sebelum Nabi kita wafat, Jibril datang 2 kali mengulangi Al-Quran, 2 kali khatam. Dan Nabi beritahu, ini menunjukkan kepada sudah sampai hampir kepada ajal aku. Maka orang yang berpuasa mesti berjinak dengan Quran. Kita duduk di bulan yang mulia ini bersama dengan Al-Quran Karim. Allah Ta'ala sifatkan Quran, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab yang kami turun kepada kamu ini mubarak, diberkati. Liyadabbaru ayatihi waliyatazakkar ulul albab. Pertamanya, supaya kamu tadabbur, ambil perhatian, ambil pengajaran daripada ayat-ayat Al-Quran, dan waliyatazakkar, adalah ingat pada Quran ini, pada Allah Azza wa Jalla, kepada akhirat, ulul albab, orang-orang yang punya pemikiran yang baik. Surah Sad ayat 29. Kemudian Allah Ta'ala tanya, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah kamu tidak ambil tadabbur dengan Quran, ataupun dalam hati kamu ni ada tutup, ada kunci? Ini yang kita bimbang hari ini. Dahlah mari bulan Ramadan, bulan Quran. Orang lain baca Quran, kita tak baca. Baca Quran pula tidak ambil ayat dia, tidak ambil terjemahan dia, tidak ambil pengajaran daripada dia. Maka Tuhan tanya, am ala qulubin aqfaluha, adakah di atas hati manusia itu ada tutupan, ada tudung, ada kunci, sehingga tak masuk dalam hati kita ni sayang kepada Quran dan nak memahami Al-Quran. Surah Muhammad. Kemudian Tuhan tanya lagi, afala yatadabbaruna al-Quran, adakah kamu tidak tadabbur dengan Quran? Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalaulah Quran ni mari bukan daripada Allah, kita akan dapati percanggahan maklumat yang begitu banyak. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, macam mana tak bercanggahnya?
Quran ini turun dalam masa 23 tahun. Berapa lama? 23 tahun, tapi maklumat dia daripada awal sampai ke akhir sama ya. Ini Tuhan cabar, lau kana min inda ghairillah. Kalau bukan mari daripada Allah, mu akan dapati percanggahan yang begitu banyak. Tak usah kata apa. Hak kita sendiri keluar arahan. Tahun lepas lain. Tahun ni lain. 5 tahun lepas mungkin berbeza. Itu manusia. Allah SWT 23 tahun tidak ada maklumat yang bercanggah. Maka baca Quran, tadarus Quran di bulan Ramadan ni mempunyai taste ataupun cita rasa yang berbeza. Kerana bila kita tengok orang lain duk baca Quran semua tempat bincang tentang Quran, maka kita rasa Quran itu dekat dengan kita. Nabi SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Quran ini mari pada hari kiamat memberi syafaat kepada orang yang baca. Hadis ini riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan as-siyam wal Quran. Puasa dengan Quran pada hari kiamat, bangkit, bangun depan Allah Azza wa Jalla, minta syafaat. Puasa kata, ya Rabbi, mana'tuhu minat ta'am. Aku larang dia, halang dia daripada nak makan pada siang hari. Kerana engkau, maka jadikanlah aku ni syafaat, pembantu, penolong dia pada hari ini. Bangun pula Quran, ya Rabbi mana'tuhu naum minal lail. Wahai Tuhan, aku larang dia tidur pada waktu malam kerana duk baca Quran, maka jadikanlah aku ni syafaat, orang yang syafaat, pemberi syafaat kepada dia. Fayashfa'ani, kata Nabi, maka puasa dengan Quran beri syafaat kepada kita. Allahu Akbar. Gembiralah tuan-tuan, dua pembela ada di hadapan kita, iaitulah Quran dengan puasa. Dalam hadis lain Nabi kata, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling baik di kalangan kamu iaitulah orang yang belajar Quran dan mengajar. Tak pandai kita belajar. Bila dah pandai kita ajar orang, dua-dua baik belaka. Guru dengan murid dalam bab Quran ni sama-sama baik belaka. Alhamdulillah. Hadis ini riwayat Bukhari. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sabda, Iqra'uz Zahrawain. Bacalah dua Zahrawain daripada dia, surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Dengar ni, baca surah Al-Baqarah dan baca surah Ali Imran. Fa innahuma ya'tiyani kaghamamatain. Pada hari kiamat nanti, dua surah ni mari seperti awan duk teduh kita. Jadi payung kepada kita. Tuzillani sahibahuma yaumal qiyamah. Dua ni tudung kita pada hari kiamat. Artinya siapa dia nak teduh pada hari kiamat, bacalah dua surah yang besar ini, Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Kalau kita baca surah Baqarah di rumah kita, ada satu faedah lain pula. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, siapa dia baca surah Al-Baqarah di rumah dia, syaitan tak akan duduk situ. Ini masalah kita hari ni, syaitan banyak di rumah kita ni pasal apa? Tak ada surah Baqarah, hak adanya duk yoyeh-yoyeh pagi sampai gelap. Lagu tu lagu ni dah. Cintamu cinta aku, tak tahu ke apa benda. Jadi kita hapuskan benda-benda yang karut ni, kita baca Al-Quranul Karim. Allahu Akbar. Dengan ni tuan-tuan, hak payah baca Quran. Kita ni kadang-kadang, Allah, ustaz baca tak apalah, dia laju. Saya ni penat baca Quran. Dengar Nabi kata apa? Alladhi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bihi. Orang yang baca Quran lancar, dia mahir baca Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, dia akan duduk bersama dengan para malaikat yang mulia. Walladhi yaqra'ul Quran wa huwa yuta'ti'. Dengar ni. Siapa dia baca Quran duk kakak-kakak, maknanya orang panggil gagak-gagak ni, lambat, slow, payah. Fihi lahu ajran. Nabi kata dia dapat dua pahala. Pahala baca Quran, pahala payah nak boleh kau habis Quran. Baca, jangan tak baca. Pasal itulah bila kita anjurkan majlis tadarus Quran, baca ramai-ramai ni, kalau ada hak tak kena baca pun dia tu ikut orang baca, bila khatam nanti dia khatam juga sekali dengan orang. Ini untung para jemaah sekalian. Ni tak tanya dah lah baca Quran tak kena. Orang majlis ngaji Quran tak mari pula, duk tunggu tepi jalan, tengok gapo. Siapa dia latih awak jadi pegawai JPJ duk bila bah tepi jalan tu. Tak ada kerja kita.
Mari duduk di masjid ni kita khatam Quran. Yang tak kena baca Quran pun duduk dalam majlis tadarus Quran, dia akan khatam sekali dengan orang khatam Quran. Pahala dia boleh sekali juga. Di awal jalsah dulu anda dah sebut kelebihan duduk di majlis ilmu, duduk dalam masjid, berhimpun dalam masjid, baca Quran ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kepada kita 4 perkara yang besar, iaitu Allah Taala nazala alaihimus sakinah, dapat ketenangan. 1, wa haffathumur rahmah, majlis kita dilingkungi dengan rahmat Allah. Wa haffathumul malaikah, malaikat bersama kita. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat melingkungi majlis kita. Wa zakarahumullahu fiman indahu, Allah Taala sebut seorang-seorang nama orang yang berada dalam majlis yang tersebut. Allahu akbar. Hadis ni riwayat Muslim. Kalau kita nak tengok sejarah orang-orang dulu salafun salih, bila masuk Ramadan bunyi, lalu ke mana pun bunyi Quran, lalu ke rumah bunyi Quran, lalu ke kedai pun duduk baca Quran, lalu ke masjid, apa lagi. Sehingga dikatakan Ramadan ini bunyi dengung mana-mana tempat pun macam bunyi lebah jalan. Orang duduk baca Quran begitu banyak sekali. Jadi kita baca Quran. Saya tak larat ada boleh baca sikit lah. Alhamdulillah hari ni alat-alat kita ada. Kita baca penat pasal kaset, CD, biar bunyi Quran dalam rumah kita, dalam kereta kita, dalam mana tempat kita duduk, biarlah kita nampak, biar ada. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu cerita kepada kita tentang menangis bila kita baca Quran. Dia kata qara ala Rasulillah, dia baca Quran, Nabi suruh dia baca. Ibnu Mas'ud baca. Maka dia pun baca di awal surah An-Nisa. Surah An-Nisa sehingga sampai kepada ayat 41. Tuan-tuan tanda ni. Malam ni balik baca surah An-Nisa sampai ayat 41. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Fa kaifa idza ji'na, bagaimana apabila kami bawa kamu, setiap umat tu bawa jadi saksi dia. Wajina bika ala haula'i syahida, kami akan bawa engkau ya Muhammad menjadi saksi kepada seluruh umat. Pada ketika itu Nabi kita bersabda kepada Ibnu Mas'ud, hasbukal an. Nabi kata cukup. Jadi kalau kita baca Quran nak suruh orang berhenti, kita kata hasbukal an. Jadi kalau bahasa tempat kita ni tak apa berhenti ni. Nak orang berhenti tak, sadaqallahul azim. Jadi tak apalah, orang-orang dah tak reti. Kalau kita pandai, kita kata hasbukal an. Mana cukuplah sekarang. Qala, kata Ibnu Mas'ud, bila aku berhenti baca, tengok-tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam ainahu tazrifan. Mata dia tengah menangis. Nabi kita sedang menangis. Jadi itulah kata di para ulama, kalau boleh kita baca Quran ni biar boleh faham sampai mereka kita boleh menangis sampai begitu sekali. Allahu akbar. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam satu malam dia dengar bacaan Abi Musa al-Asy'ari. Abu Musa ni di antara orang yang sedap suara dia. Jadi Nabi kita dengar, kemudian Nabi kata apa? Semalam aku dengar kepada bacaanmu, engkau telah mendapat mazamir Ali Daud. Mu ni dapat suara macam keluarga Nabi Daud yang sedap. Kata dia Abu Musa, kalau aku tahu Rasulullah dengar semalam, lagi aku sedapkan bacaan aku. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa tidak menjadi salah kalau kita cari imam-imam yang sedap bacaan dia pada bulan Ramadan, kita nak dengar bacaan, itu menarik. Tapi jangan lebih sangatlah. Setengah orang ni kalau berlagu lah, musabaqah Quran tu sampai merah-merah tu, orang semerah lah tu, itu lebih telajak lah tu. Bacaan sedap di sini maksudnya suara dia menarik, kita dengar tu boleh membawa kepada khusyuk, kita teringat kepada Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang Umar bin Khattab bila berhimpun ramai-ramai sahabat, dia kata, ya Abu Musa, zakirna, baca Quran, aku nak dengar. Nabi dengar membaca Quran, kami pun nak dengar juga. Demikianlah para jemaah sekalian, kita jadikanlah bulan Ramadan ini sebagai bulan Al-Quran. Letak target, aku tahun ni insya-Allah nak khatam sekali. Dah dia you tak baca gagak-gagak nak habis payah, biar sekali khatam. Dia kata saya mampu 2 kali. Buat 2 kali. Saya mampu 3 kali, bismillah, ikutlah berapa kali yang mampu kita buat, setakat mana yang kita boleh. Jadi kalau kita iltizam dengan majlis yang kita ada ni, satu hari berapa muka surat kita buat, insya-Allah orang itu akan dapat khatam Quran dalam masa yang dia boleh kita buat, dalam masa yang terdekat mesti khatam Quran. Tapi perancangan itu biar betul ya. Kena ada baca sentiasa, biar ada. Kalau tak ada, macam mana kita nak tunggu
nak suruh bagi khatam Quran, tapi kita tidak ada perancangan untuk kita khatam Al-Quran. Jadi itulah tazkirah kita pada malam ini. Jadi alhamdulillah, cuma satu peringatan. Bila kata Al-Badrul Munir Muhammad, kita kata apa tu? Itu masalah kita. Bila kata Al-Badrul Munir Muhammad, maknanya bulan yang bercahaya itu Muhammad, sepatutnya kita selawat lah. Kita kata Allahumma salli ala Muhammad ataupun sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Kalau kata sallu alaihi, maknanya Muhammad, kita berkata selawatlah tuan-tuan ke dia. Siapa dia selawat? Tak ada seorang habuk selawat. Itu tak betul. Dia sudut kira-kira. Jadi kena tukar. Kalau kata Al-Badrul Munir Muhammad, pakat selawat dulu, Allahumma salli ala Muhammad ataupun sallallahu wasallam alaihi, itu dipanggil selawat. Tapi kalau suruh orang selawat, Al-Badrul Munir Muhammad sallu alaihi, pakat selawatlah belaka. Siapa dia hujung selawatnya? Semua pakat suruh belaka. Jadi semua suruh orang selawat, tak ada orang selawat. Pakat suruh dipanggil arahan. Itu dia panggil sallu, mana arahan. Selawatlah tuan-tuan. Jadi siapa hok selawat? Tak ada. Itu dia panggil satu kesilapan maklumat, kesilapan fakta dalam isu selawat kita pada bulan-bulan Ramadan ni. Banyak kalau masjid hok baca-baca ni lah, hok tak baca susah masalah dia. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi tazkirah kita dalam CD yang seterusnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.